Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Nurul Hidayah Yu. Apa yang saya ingin sampaikan pada kali ini ialah mengenai dengan etika kaunseling yang ada dalam kursus bimbingan dan kaunseling iaitu BBD 30302. Kami mempunyai beberapa ahli kumpulan iaitu seramai 5 orang. Yang pertama ialah Muhammad Aiman bin Muhammad Zuki. Yang kedua ialah diri saya sendiri, Muhammad Arif bin Ibrahim. Yang ketiga, Nur Syakirah binti Abdul Samad yang akan membentangkan selepas saya. Yang keempat ialah Nur Syahirah binti Ismail. Dan yang kelima ialah Muhammad Nur Aiman. Pembentangan kali ini apa yang ingin saya sampaikan adalah kandungannya ialah definisi. Yang pertama ialah definisi, tujuan dan fungsi etika kaunselor, amalan tidak beretika, teras etika, dan kesimpulannya akan dirumuskan oleh sahabat saya nanti. Apa yang anda tahu mengenai etika? Ini adalah apa yang kita nak tahu mengenai etika itu sendiri. Etika ini adalah istilahnya berasal daripada Greek, iaitu ethos, yang bermaksud khusus kepada karakter atau perwatakan dan kepribadian seseorang disam dari segi apa sahaja. Okey, mengenai dengan karakter dan perwatakan dan kepribadian seseorang itu, kita dapat lihat dari segi bagaimana seseorang itu, dari segi bagaimana beliau ataupun si dia yang mempunyai permasalahan ataupun perwatakan dia adalah suka bergelak ataupun bagaimana, dan kepribadian seseorang itu bagaimana pula. Etika juga merupakan panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang punya kait rapat dengan kehidupannya, iaitu di mana etika ini berkait rapat dengan tingkah laku seseorang. Bagaimana dia melakukan pekerjaan dia, contoh macam waktu kita ni, waktu PKP, di mana waktu PKP ini tingkah laku seseorang itu apa yang perlu dilakukan, di mana dia perlu stay at home, kita jaga kita dan janganlah kita ke mana-mana dan jangan balik kampung. Seterusnya, etika dalam kaunseling merangkumi etika kaunseling dan etika kaunselor. Individu yang terlibat dalam profesional kaunseling itu perlu memahami dan mematuhi etika yang ditetapkan supaya dapat menjaga imej. Bermaksud bahawa etika ini merangkumi kaunseling serta etika kaunselor juga, di mana individu itu terlibat dengan profesion kaunseling yang untuk mematuhi dan memahami apa yang ditetapkan supaya untuk menjaga imej seseorang itu sendiri. Seterusnya ialah berdasarkan perkara ini, penetapan tingkah laku perlu berlandaskan agama atau sistem kepercayaan masyarakat tempatan, iaitu ianya juga berlandaskan agama kita ataupun sistem kepercayaan masyarakat tempatan sendiri, iaitu di mana kita tidak boleh ada sikap rasis di antara agama ataupun kepercayaan kita sendiri. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai tujuan etika. Bagi tujuan etika ini mempunyai 5, iaitu yang pertama autonomi, yang kedua beneficent, yang ketiga non-maleficent, yang keempat adalah fidelity, yang kelima ialah justice. Apa kelima-lima ini adalah penting dalam etika diri, iaitu etika kaunseling, kerana ini adalah panduan kepada kita. Bagi tujuan etika kaunseling, yang pertama ialah autonomi. Apa yang kita dapat tahu, autonomi ialah kebebasan untuk membuat pilihan. Setiap individu mempunyai hak dan kebebasan untuk berfikir dan membuat keputusan sendiri. Menurut Peterson dan Welfare, autonomi ini melibatkan keadaan di mana individu berupaya untuk memahami implikasi dan akibat daripada pilihan yang telah dibuat. Ini bermaksud bahawa individu tersebut memahami apa yang dia membuat keputusan, iaitu pilihan apa yang telah dia buat. Seterusnya adalah beneficent. Beneficent ini ialah melakukan sesuatu yang baik dan berfaedah. Apa yang melibatkan kaunselor perlulah berasaskan kebajikan klien. Kaunselor perlu mempunyai komitmen dan kemahiran secukupnya untuk membantu pelajar. Di mana beneficent ini ialah kaunselor perlulah berasaskan kebajikan, melakukan sesuatu yang baik dan berfaedah. Apa yang melibatkan kaunselor perlulah berasaskan kebajikan klien. Kaunselor perlu mempunyai komitmen dan kemahiran secukupnya untuk membantu pelajar. Di mana beneficent ini ialah kaunselor perlulah berasaskan kebajikan klien tersebut, iaitu melakukan sesuatu yang baik kepada klien tersebut.
untuk mendapatkan bajikan seorang pelajar itu terjamin dan bagaimana masa hadapan mereka. Seterusnya ialah non-maleficent. Non-maleficent ini pula ialah bermaksud menjauhi daripada membuat sesuatu yang tidak baik kepada pelajar secara sengaja maupun tidak. Kaunselor bertanggungjawab untuk mengelakkan daripada melakukan sesuatu yang membahayakan pelajar, di mana di sini kaunselor adalah orang utama yang untuk menjauhkan daripada berlakunya perkara yang tidak baik kepada pelajar, seperti kita panggil mengambil kesempatan terhadap pelajar tersebut, kita memberi macam kita tidak jujur kepada pelajar tersebut, membocorkan rahsia pelajar tersebut kepada guru-guru lain. Itu adalah tidak bagus untuk menjadi seorang kaunselor. Ini adalah termaktub dalam non-maleficent. Fidelity pula adalah untuk melibatkan kejujuran, keikhlasan dalam perhubungan, menolong antara klien dan kaunselor, di mana di sini kaunselor sendiri haruslah bersikap jujur dan ikhlas dalam perhubungan, dalam antara membantu klien tersebut, iaitu seperti contohnya kita di mana kaunselor membantu pelajarnya dengan secara ikhlas dan jujur, di mana tidak ada pilih kasih antara pelajar ini dan pelajar ini. Itu membuatkan etika bermasalah. Dan yang akhir sekali adalah justice. Justice ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua, di mana kaunselor perlu memberi layanan yang sama rata kepada semua pelajar, tidak kira umur, jantina, bangsa, agama dan sebagainya. Ini adalah berkait dengan keadilan. Kenapa? Ianya perlulah tidak ada pilih kasih, ataupun kita katakan lain, iaitu tidak ada kesamarataan di antara pelajar tersebut, iaitu ada contoh kaunselor ini adalah seorang lelaki, dia akan baik dengan pelajar lelaki saja, itu tidak dibenarkan. Dan untuk yang di organisasi pula, contoh bagaikan ini adalah klien yang berpangkat bos, tapi untuk yang berpangkat sederhana ataupun rendah, kaunselor ini buat macam indah tak indah. Ini tidak baik untuk dalam sesi kaunseling tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan fungsi kod etika. Fungsi kod etika ini adalah salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. Ini bermaksud ianya adalah untuk seorang kaunselor lebih berdisiplin dan mengikut skop yang telah ditetapkan. Fungsi pertama ialah sebagai panduan, iaitu ia menjelaskan pelbagai tingkah laku yang patut diamalkan oleh seorang individu yang sesuai dengan profesionnya. Kod etika juga boleh menjadi panduan dan meningkatkan profesional mengenai keputusan yang perlu diambil dan tingkah laku yang sepatutnya apabila berada di dalam satu keadaan, iaitu di mana seorang kaunselor perlulah profesional untuk mengendalikan apa jua keadaan yang akan dihadapinya apabila klien datang berjumpa dengannya. Yang kedua ialah disiplin. Disiplin ini juga adalah penting kerana ia adalah asas untuk menyiasat sebarang penyelewengan apabila terdapat sebarang aduan oleh ahli-ahlinya, dan ia juga akan dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa, di mana dapat mengurangkan di mana kaunselor itu tidak akan melakukan masalah ataupun penyalahgunaan kuasa sewaktu mengendalikan klien. Yang ketiga adalah memelihara maruah. Untuk memeliharakan maruah ini adalah untuk memberikan satu gambaran tentang imej positif setiap profesion. Ia merupakan satu panduan kepada profesional untuk membina, meningkatkan dan mempertahankan kejujuran dan maruah profesion masing-masing, di mana di sini kaunselor perlu mempertahankan dan meningkatkan kejujuran serta maruah mereka sendiri sewaktu mengendalikan klien tersebut. Kod etika ini juga dapat menjelaskan bahawa setiap ahli perlu menggunakan segala ilmu pengetahuan, iaitu segala ilmu pengetahuan yang telah diketahui oleh kaunselor tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan, jujur kepada diri sendiri, majikan, masyarakat dan klien, serta sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan untuk memberi perkhidmatan yang lebih cemerlang kepada masa yang akan datang. Yang keempat ialah memelihara keharmonian. Ia merupakan garis panduan kepada kaunselor sebagai perilaku dalam menjalankan hubungan dengan klien. Ia harus dipatuhi dan diamalkan sepenuhnya supaya kepentingan semua pihak terpelihara, di samping mengelakkan berlakunya pertemuan
kepentingan yang telah diketahui oleh kaunselor tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan, jujur kepada diri sendiri, majikan, masyarakat dan klien, serta sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan untuk memberi perkhidmatan yang lebih cemerlang kepada masa yang akan datang. Yang keempat ialah memelihara keharmonian. Ia merupakan garis panduan kepada kaunselor sebagai perilaku dalam menjalankan hubungan dengan klien. Ia harus dipatuhi dan diamalkan sepenuhnya supaya kepentingan semua pihak terpelihara, di samping mengelakkan berlakunya pertemuan kepentingan diri dan kepentingan umum, iaitu di mana seorang kaunselor juga perlulah menjaga hubungannya dengan klien, iaitu untuk memelihara daripada berlakunya sebarang permasalahan dari segi kepentingan diri ataupun kepentingan umum klien ataupun diri sendiri. Yang kelima ialah sokongan. Sokongan pula adalah kod etika untuk menyokong tindakannya dalam memberikan sokongan apa yang telah dilakukan. Kaunselor perlulah yakin akan pekerjaan yang dilakukan dan tidak salah di sisi undang-undang, agama dan etika organisasi. Etika profesional adalah untuk memberi inspirasi, galakan dan sokongan kepada pengguna dalam bidang kepakaran kaunselor tersebut, iaitu di mana sokongan ini adalah untuk kaunselor itu tidak menyalahguna ataupun tidak disalahgunakan oleh undang-undang agama dan etika organisasi. Yang keenam adalah peraturan, iaitu suatu peraturan tingkah laku kaunselor semasa menghadapi suasana kritikal dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Contohnya adalah suasana yang kritikal yang mengakibatkan berlakunya permasalahan sehingga kan ianya membebankan kaunselor, tapi ini adalah tanggungjawab kaunselor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketujuh ialah skop bidang kuasa. Skop bidang kuasa ini pula ialah untuk memastikan kaunselor melaksanakan perkhidmatan menepati skop bidang kuasa yang telah diberikan, melaksanakan pekerjaan yang sepatutnya, bukannya menyeleweng ataupun melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Yang ke-8 ialah bukan menyekat kaunselor, di mana bukan menyekat kaunselor ini adalah etika bukan bertujuan untuk menyekat kebebasan kaunselor dalam mempraktikkan kaunseling dan bukan satu saluran untuk mengambil tindakan disiplin kepada kaunselor tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai etika kaunselor. Untuk etika kaunselor ini, seseorang yang penting adalah seseorang itu perlulah berdaftar dengan mematuhi Akta Kaunselor 1988. Kandungan yang ketiga ialah mengenai dengan etika kaunselor. Untuk seorang kaunselor yang berdaftar, hendaklah mematuhi Akta Kaunselor 1998. Apakah etika kaunselor pula? Etika seorang kaunselor adalah yang pertama ialah mengutamakan kepentingan klien tersebut serta tidak memperalatkan klien. Untuk kaunselor, ianya perlu mempunyai perasaan ataupun niat untuk, yang pertama ialah keinginan menolong. Yang kedua ialah empati. Yang ketiga, tidak ambil kesempatan terhadap klien tersebut. Menghormati hak pribadi klien, iaitu tidak membocorkan perkara-perkara yang mengakibatkan klien untuk membunuh diri. Kemudian ialah memelihara kesejahteraan klien itu sendiri, memberitahu tentang tanggungjawab seorang klien, menjelaskan kepada klien tentang keputusan yang akan ia lakukan, iaitu di mana memberi tahu bahawa apakah yang akan berlaku setelah apa yang keputusan yang telah klien tersebut lakukan di masa hadapan, dan rujuk kepada pakar yang relevan, di mana jika klien tersebut mempunyai masalah segi mental, ianya luar skop untuk seorang kaunselor dan ia perlu berjumpa dengan pakar jiwa ataupun pakar mental. Selepas ini akan diteruskan oleh sahabat saya iaitu Syakira untuk membentangkan kandungan yang seterusnya. Nama saya Nasyakira binti Abdul Samad. Okey, seterusnya ialah apakah amalan yang tidak beretika sebagai seorang kaunselor? Seperti yang kita tahu, kaunselor merupakan suatu profession yang melibatkan pelbagai pihak. Ianya juga melibatkan implikasi undang-undang. Oleh itu, apakah yang dikategorikan tidak beretika? Yang pertama ialah salah guna kuasa, iaitu mengambil kesempatan dengan kebaikan dan kebolehan yang ada pada seorang kaunselor. Seterusnya ialah rasuah, iaitu menerima ganjaran
serta apa suapan yang daripada klien maupun pihak luar. Selain itu, juga seorang kaunselor yang tidak beretika ialah menipu, iaitu melakukan penipuan dengan menipu pihak klien maupun pihak kedua, ketiga dan sebagainya. Etika pula, saya akan menyenaraikan beberapa etika yang perlu ada pada kaunselor. Kesimpulan etika, saya dapat merumuskan bahawa etika diwujudkan sebagai mekanisme untuk mengawal tingkah laku kaunselor. Ianya juga menggunakan kepakaran, pengetahuan dan kemahiran untuk memberikan kebaikan kepada klien. Dan akhir sekali, ianya menjadi asas hubungan antara kaunselor serta klien untuk mencapai suatu objektif.